Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, para penonton juga yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kena banyak bersyukur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah masih lagi beri kita kesempatan, masih beri lagi kita peluang untuk kita duduk bersama dengan bulan Ramadan. Dan ini satu peluang yang terindah. Dan bukan semua orang dapat memiliki peluang yang kita kecapi pada hari ini. Ada yang telah pergi masa bulan Muharram, ada yang pergi pada bulan Safar, ada yang pergi pada bulan Syaban. Tetapi kita masih beruntung, tuan-tuan dan puan, kerana kita sudah pun berada dalam bulan Ramadan. Pada minggu pertama bulan Ramadan, kita akan jumpa minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dan seterusnya. Dan bulan Ramadan ini bulan yang terhad, bulan yang terkhusus hanya satu bulan. Mungkin jumlahnya 30 hari, mungkin jumlahnya 29 hari. Dan apa yang perlu kita buat dalam tempoh waktu yang singkat seperti ini? Bila Allah beri kita peluang dan tempoh yang singkat, dalam keadaan semasa yang kita sendiri hadapi, dan apa yang kita rancang, apa yang kita perlu lakukan sepanjang bulan Ramadan. Apa keistimewaan yang ada bulan Ramadan? Untuk itu, suka saya nak membacakan sebuah hadis Nabi SAW. Hadis ini hadis yang baik sangat untuk jadi pengajaran pada kita, untuk jadi iktibar dan untuk kita mengambil pengajaran. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu junnah, fala yarfuth wala yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain. Wallazi nafsi biyadihi la khulufu fa'is-sha'im atyabu innallahi ta'ala min rihil misk yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. As-siyamu li wa ana ajzi bi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Maksud daripada hadis yang dibacakan tadi, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu perisai, pelindung, penebat. Macamlah kalau kita orang yang bidang wiring, khususnya orang yang bidang wiring dan sebagainya, dia cukup mahir dan cukup mengambil berat tentang makna ataupun fungsi penebat. Wire yang boleh mengalirkan aliran elektrik, dia boleh memberikan masalah kepada pemegangnya, untuk khususnya wayar yang hidup. Bila pegang, aliran elektrik bergerak dan boleh membahayakan, boleh menyakitkan dan boleh membawa maut dengan izin Allah SWT. Maka untuk memberikan tahap keselamatan yang tinggi, wayar-wayar ini yang dalam tu ada beberapa dawai-dawai yang halus, dimasukkan dalam satu penebat, sama ada bentuk getah dan sebagainya, supaya getah-getah ini dapat melindungi wayar-wayar ini daripada memberikan kesan buruk pada pemegangnya. Dan sebab itu diletakkan warna. Ada warna merah untuk live, ada warna biru untuk neutral, ada warna hijau untuk earth. Jadi bila orang yang faham tentang warna, nampak, wah, ini kalau pegang, ini live, ini ada dikesan mengalir. Yang ini warna biru, ini neutral, live, earth dan sebagainya. Jadi mereka boleh pegang walaupun dalam keadaan arus masih bergerak. Sebab penebat atau perisai itu melindungi daripada bahaya. Jadi bila kita faham tentang benda tersebut, barulah kita nampak di rumah kita begitu juga. Apa perisai atau penebat daripada menjaga keselamatan kita? Yang pertama, kalau kita duduk di kawasan teres, yang sebelum masuk ke dalam rumah kita jumpa pintu pagar. Tutup pintu pagar. Segala jenis makhluk ataupun manusia yang berniat jahat atau berniat baik tak boleh masuk kalau kecuali setelah pagar ini dibuka. Masuk kawasan pagar, jumpa pula grill sebelum masuk pintu rumah utama. Jadi grill ini dibuka, ada lagi penebat perisai kedua iaitu pintu, sama ada kayu dan sebagainya.
Buka pintu, barulah boleh masuk. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita boleh nampak fungsi peranan penebat atau perisai. Dan kita relatekan, kita kaitkan dengan hadis ni. Rasulullah mengatakan bahawa puasa itu perisai, penebat, pelindung, pendinding. Untuk siapa? Untuk orang yang sedang berpuasa. Jadi orang yang sedang berpuasa daripada pagi sahur, dah bermulanya sistem penebatan untuk menyelamatkan dia daripada anasir-anasir yang boleh merosakkan puasa. Kita pasang, kita on kan switch perisai, maka perisai terbuka dan mengawal orang yang sedang berpuasa. Maka ketika mana orang ini berada dalam keadaan perisai, maka kita tidak membenarkan perisai-perisai ini bocor. Tak membenarkan perisai-perisai ini rosak. Sebab dia penghalang daripada anasir atau unsur-unsur jahat ataupun unsur-unsur yang membahayakan. Macam saya cerita tentang wayar tadi kan. Kalau wayar ini ada terkoyak ataupun rosak atau terbakar, jadi ada peluang aliran elektrik akan keluar ataupun membahayakan orang yang memegang. Jadi nak jaga betul-betul supaya jangan sampai perisai ini tak. Perisai ini terkoyak. Perisai ini boleh memberikan tidak berfungsi dengan lebih berkesan. Maka Nabi kata hendaklah orang yang sedang berpuasa yang nak menjaga perisai ini supaya tidak rosak, perisai yang berfungsi dengan baik, hendaklah pertama jaga lidah dia. Sebab lidah ni bukan senang kita kawal tuan-tuan puan-puan. Kita boleh kawal benda lain, tapi lidah jangan. Sebab dia cepat untuk keluar benda-benda yang tak elok. Jaga lidah, jangan sampai berkata dengan benda-benda kotor, benda yang menyakitkan hati orang. Kadang-kadang lidah ni bukan saja bentuk sebutan, tapi bentuk tulisan. Kawal tulisan, kawal perkataan, supaya jangan orang sakit dengan kita. Sakit hati, sebab hati sakit ni berbahaya. Ada orang mungkin telinganya tebal, bila kita bercakap dia buat tak kisah pun. Tapi orang seperti ini tak ramai. Yang ramai ialah orang yang mudah terasa, mudah terkesan dan mudah terganggu dengan ucapan-ucapan. Pada tanggapan orang yang bercakap, kemungkinan bahasa yang digunakan adalah bahasa biasa-biasa. Tetapi orang yang mendengar mungkin mengertikan dalam bahasa yang luar biasa, yang boleh tersentuh. Kadang-kadang cerita-cerita hal orang lain, tapi orang yang mendengar terasa diri dia disindir. Jadi Nabi kata perisai puasa akan rosak, perisai puasa akan bocor, perisai puasa akan terganggu jika orang yang sedang berpuasa sendiri yang merosakkan perisai tersebut, iaitu berkata-kata yang tak elok, kata-kata kotor. Yang kedua, Nabi kata berkelakuan memperbodohkan diri. Orang sedang puasa nak ibadah kerana Allah Ta'ala, tapi kita nak memperbodohkan diri seolah-olah kita nakkan harap pahala diberi oleh orang lain. Orang lain, masyarakat luar, adik-beradik, ibu bapa, suami isteri tak layak dan tidak ada kuasa untuk memberikan kita pahala puasa. Yang boleh memberikan kita pahala puasa ialah Allah semata-mata. Oleh kerana itu ibadah kita kerana Allah, bukan kerana benda lain. Ibadah adalah satu ibadah puasa, benda yang paling rahsia sekali. Kita tak tahu orang tu puasa atau tidak. Adakah dia tak makan? Satu hari suntuk dia tak makan, kita kata dia puasa. Mungkin gambaran seolah dia berpuasa, tetapi sebenarnya dia tak berpuasa. Dia hanya tidak makan sahaja. Sebab syarat puasa mestilah diikuti syarat yang paling awal. Pertama ialah berniat puasa. Yang kedua pula, niat tersebut kena tak dengan hari puasa yang dibenarkan. Kalau nak puasa sunat, ada hari tertentu, hari Isnin, hari Khamis, ataupun hari Isnin digabungkan dengan hari Ahad, ataupun Khamis digabungkan dengan hari Jumaat, ataupun puasa berdasarkan kepada sebab-sebab tertentu seperti puasa awal Muharram, puasa bulan Muharram, puasa Syakban dan sebagainya. Jadi ada, kalau kita puasa tak ikut hari, suka hati kita, kita katakan puasa sunat ni boleh buat bila-bila. Hari Ahad kita puasa, hari Sabtu kita puasa, dan kita nak mengharapkan pahala pada Allah, daripada Allah Ta'ala. Mana boleh, sebab Allah kata Nabi engkau pun tak pernah buat. Yang dipanggil sunat ialah apa yang Nabi kamu buat, maka kamu ikut. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa sahaja yang dilakukan oleh Rasul kamu ialah itu ikutan yang paling baik, yang paling tepat. Jadi kalau kita buat sesuatu perkara yang merosakkan pahala puasa, maka kita telah membodohkan diri kita.
Sebab apa dikatakan bodoh? Nabi kata, sebab kita pahala kita dah rosak, tapi kita nak meneruskan puasa. Pahala kita dah rosak, kita nak mengharapkan pahala pada Allah Ta'ala. Memang kita sahur tadi, memang kita berniat, dan akhirnya kita akan berbuka, dan kita mengharapkan kita dapat 100%. Tetapi di tengah-tengah tu kita rosak. Macam orang sedang menduduki exam, memang dibayar yuran perpisahan, memang dibayar yuran pelajaran, memang dihadir dalam dewan perpisahan, memang dibuat, tetapi dia meniru. Dia meniru jiran sebelah, orang depan, orang belakang, dia meniru. Dan dia bercakap, melanggar peraturan dalam perpisahan. Apa yang kata etika perpisahan, prosedur perpisahan, dia langgar. Dan dia mengharapkan pula apa yang dia jawab semua betul. Sedangkan soalan nombor 3 tak jawab, soalan nombor 9 tak jawab, soalan adjektif dia buat soalan subjektif, soalan isi tempat kosong dia tinggalkan kosong betul-betul, tak isi langsung. Esei dia kata pilihan suruh buat 2, dia buat 1. Tapi harapan waktu habis tamat, kalau exam result keputusan, dia dapat 100%. Jawapannya mesti tidak. Pada akal logik manusia mesti tidak berlaku begitu. Begitu juga dalam bentuk puasa. Bila sahaja kita menamatkan puasa, ketika mana kita berbuka, ada etika-etika yang perlu kita lalui. Etika yang pertama, walaupun sunat, sahur tu Nabi kata, fi sahuril barakah. Dalam waktu sahur itu ada keberkatan. Kita nak keberkatan, jadi kita bersahur. Nabi kata dalam sahur tersebut, naklah disunatkan dilewat-lewatkan. Naklah disunatkan dilewat-lewatkan. Nabi letak lagi syarat kedua, untuk dapatkan ganjaran yang lebih baik. Jadi kita pun sahur dalam keadaan waktu yang lewat, sebelum masuk waktu terbit fajar. Jadi sebelum masuk waktu subuh, kita bersahur sebelum tu. Jadi kita makan sekadar yang mana kita makan sahur. Ataupun tak mampu, sekadar sebiji kurma, ataupun tak mampu, kita minum air saja. Jadi kemudian kita berniat, seterusnya kita lalui puasa kita dengan ibadah puasa. Dalam masa yang sama, walaupun ibadah puasa, solat fardu kena buat. Solat zuhur, solat maghrib, solat asar, solat subuh dan sebagainya, solat kita kena buat. Jangan kita harapkan puasa solat tak buat. Tak apa, puasa lebih besar ganjaran daripada solat. Tak, dia ada pengkhususan, tuan-tuan dan puan. Jadi Nabi kata, naklah dia tidak berkata kotor, buruk, jahat, menyakitkan hati orang lain. Maka orang yang melakukan ibadah puasa tetapi masih lagi mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak elok, maka ia dikatakan memperbodohkan diri. Apa yang Nabi kata lagi dalam hadis tersebut? Jadi apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi tak semestinya bentuk fizikal, kadang-kadang bergaduh mulut dan sebagainya, ataupun sindir menyindir, kutuk mengutuk, maka katakanlah kepada orang yang mengata kepada kita, ataupun orang yang mengajak kita berkelahi, atau orang yang mengajak kita berdebat mulutnya sehingga menjadikan satu permusuhan, jawablah, aku tak nak buat sebab aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Kata-kata tersebut, kata-kata cukup baik, maka beritahu pada orang lain bahawa kita sedang berpuasa. Puasa sebagai perisai. Nak buat benda tak elok tak boleh. Jadi bergaduh pun perisai. Perisainya lah puasa. Nak buat tak boleh. Aku puasa. Jadi kalau bulan puasa, boleh buat? Tak boleh juga. Sebab puasa ni sistem pendidikan sedang bermula. Jadi Nabi kata apa lagi? Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya, ini ganjaran Nabi beritahu. Nabi beritahu sesungguhnya, confirm. Allah beritahu kepada Rasulullah, sampaikan berita gembira pada umat kamu, wahai Muhammad yang sedang berpuasa. Apa dia Allah kata suruh sampaikan? Nabi beritahu, sesungguhnya bau mulut orang yang sedang puasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. Minyak kasturi ni harum, tuan-tuan. Sedapnya baunya. Oh, nikmatnya. Sebab orang yang suka dengan haruman-haruman ni lah, dia tahu bezakan ni bau harum apa, ni harum apa, ni harum sundal malam, ni harum apa, ni harum, ni macam-macam. Sekarang ada macam-macam minyak wangi lah. Ada yang minyak wangi panggilan subuh, zuhur, asar tak ada lagi. Ada yang kata minyak wangi jenis virus, nah macam-macam yang campuran-campuran dan sebagainya. Jadi Nabi kata bau haruman yang disebut dalam hadis ni lah harum kasturi, miskun, harum kasturi. Orang yang sedang berpuasa di sisi Allah, ini sebut sisi Allah. Di sisi Allah ialah harum mulut orang sedang berpuasa, ialah harum kasturi. Sebab apa mulutnya harum? Sebab dia tak cakap benda yang tak elok. Dia tak makan benda-benda yang tak elok. Dia tak makan benda dalam keadaan dia berpuasa. Dia jaga mulutnya, jaga perbuatan. Jadi cakap yang baik.
Orang yang sedang keadaan baik. Macam orang lain kan. Di sisi dia, orang kata begini. Kita kata, jelah itu pandangan kamu, pandangan saya, pada ikut saya, di sisi saya. Orang ni okey. Dia kata, kau. Yelah, kita cerita hal dia kita. Setahu saya, selama dia bekerja dengan saya ni, bagus orang ni. Bagus. Orang kata dia macam-macam. Tak. Tahu saya, apa yang saya nampak, apa yang saya dengar, apa yang saya hadap, dia ni memang bagus. Jadi Allah beritahu pada orang yang berpuasa, so sampaikan kepada Nabi sampai pada kita bahawa orang yang sedang berpuasa, daripada mula berpuasa sehinggalah dia menamatkan puasa dalam keadaan masuk waktu maghrib, bau mulut dia bercakap. Kita ni dalam satu hari, tuan-tuan dan puan, banyak beribu juta kali cakap ni. Jarang jumpa yang berdiam diri bulan puasa tak bercakap, jarang. Tapi biasa bercakap je kita. Ialah kerja. Bukan kerjanya bercakap, menjadi pensyarah, menjadi guru, dan menjadi apa saja, berkomunikasi dalam telefon, handphone. Ada yang boleh menulis, WhatsApp dan sebagainya. Ada yang jadi netizen dan sebagainya. Jadi ucapan-ucapan seperti ini, ucapan-ucapan yang membantu kepada kebaikan, maka harum kasturi. Nabi kata lagi, kerana apa harum itu harum kasturi? Sebab kerana dia meninggalkan makanannya. Meninggalkan apa? Dalam bulan puasa dia boleh makan. Orang puasa dia boleh makan. Kalau dia nak makan, boleh tak siapa halang. Dia boleh minum? Boleh. Dia boleh melaksanakan hak nafsu syahwat? Boleh. Tapi dia tahan tak nak makan, tahan tak nak minum, tahan tak nak melaksanakan nafsu syahwatnya. Kenapa? Kerana diserang puasa sebab Allah Ta'ala. Jadi itu sebab Nabi kata, orang ini, orang yang bercakapnya, baunya harum kasturi. Bukan itu saja, pada bau mulut, ada lagi yang Nabi kata. Apa dia? Allah sebut pada Rasulullah, sampaikan lagi pada umat kamu, wahai Muhammad, sedang puasa. Apa ganjaran yang aku beri pada kamu? Puasa itu untuk aku. Oleh kerana puasa itu untuk aku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan setiap satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa. Wah, ni ganjaran besar, tuan-tuan. Berapa banyak, beribu kali kita buat kebaikan. Ganjaran hari lain, buat satu dapat satu. Kali ni, buat satu dapat 10. Buat satu dapat 10. Niat yang baik dapat satu. Tapi di bulan puasa, bulan Ramadan, niat yang baik bukan dapat satu, dapat 10. Buat lagi, dapat lagi ganjaran lain. Jadi, kita boleh bayangkan berapa banyak kebaikan kita buat. Antara kebaikan, mungkin kita nampak kebaikan itu kecil, tapi Allah kata, aku tak kira kecil atau besar. Satu kebaikan, 10. Contoh, kita beritahu pada orang tu, penutup minyak kereta ni terbuka. Dia isi minyak di petrol pump. Dia terlupa nak tutup, terganga je kan. Bahaya tu bahaya. Takut nanti boleh merosakkan, mungkin api boleh menyambar kawasan tersebut, meletup kereta dan sebagainya. Kita tolong tutupkan, atau mungkin kita beritahu saudara atau saudari, cover penutup minyak tu terbuka. Ya ke? Dia tolong tutupkan, atau dia tutup sendiri. Terima kasih. Ucapan dia pun, dia menghargai apa yang kita cakap, apa yang kita sebut, apa yang kita nasihatkan. Tapi si Allah, 10 kebaikan. Jadi tuan-tuan, perempuan, para penonton, para pendengar ni kasih Allah SWT, cukup sekadar tu perkongsian kita tentang ganjaran-ganjaran tentang puasa ni, keutamaan-keutamaan puasa. Apa ganjaran atau keutamaan yang kita dapat tadi? Puasa sebagai junnah, pelindung, perisai. Jangan sampai perisai kita rosak, jangan sampai perisai kita bocor. Biarlah dia perisai betul-betul menyelamatkan keadaan, menyelamatkan puasa kita. Barulah keselamatan tu terjamin. Sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.